Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tersambung balik kitab kita ni 99 usul dirayah hadis. Satu panduan mudah untuk mengesal hadis-hadis dhaif dan hadis maudhu'. Jilid pertama karangan Maulana Muhammad Asri bin Yusuf. Jadi kita ni dalam usul ke 38, semuanya kita berhenti lah, panjang sangat. Jadi perbincangan hak 38, usul yang 38 ni, itu hadis-hadis yang menyatakan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Ada amalan tertentu pada malam tersebut dan kelebihan berpuasa pada keesokan harinya secara khusus. Tidak ada satu pun yang sahih, semuanya maudhu' ataupun dhaif jiddan, dhaif sangat, terlampau lemah. Kecuali satu hadis saja, ada ulama kata sahih atau hasan, padahal sebenarnya ia juga ma'lul dan tidak sahih sebenarnya dah. Ada penyakit dah. Okey, contoh pertama, Nabi pergi kubur Baqi', Aisyah macam cemburu ikut. Lepas tu Nabi kata, Allah turun pada malam nisfu Sya'ban ke langit dunia dan mengampunkan pada manusia yang jumlahnya lebih banyak daripada bulu Bani Kalb. Bulu kambing Bani Kalb. Itu hadis pertama. Contoh kedua, hadis kedua. Riwayat daripada Ali. Jadi Allah turun ke langit dunia malam nisfu Sya'ban. Allah nak terima doa apa-apa pun. Mustajab doa malam itulah. Contoh ketiga. Contoh ketiga. Solat nisfu Sya'ban 1000 kali qul huwallahu ahad dalam 100 rakaat. Semaya 100 rakaat, 1000 kali baca qul huwallahu ahad. Mungkin 10 ni tak 100 rakaat. Maka 30 malaikat jaga dah. Lebih kurang gitulah. Okey, perbincangan itu macam-macam lah. Ada hadis yang muqda sebenarnya, walaupun nampak sekali macam sahih, seperti ada nyakit dah. Walaupun dalam perawi dia sebenarnya mudallis dah. Hajjaj bin Artad dan Yahya bin Abi Katsir, perawi mudallis dah. Sebenarnya perawi dia boleh diterima, tapi masalahnya mudallis. Riwayat pula an-anah itu tak boleh jadi sahih atau hasan, tak juga dah. Yang kena dhaif, lepas tu kemungkinannya mu'dal, terputus dua perawi dah. Walaupun asal Yahya bin Abi Katsir ni siqah. Mursal Yahya bin Abi Katsir adalah dhaif. Okey, lepas tu walaupun Hajjaj bin Artad perawi kitab Sahih Muslim, tapi ni bukanlah jadi hujah. Sebenarnya dia adalah sebagai syahid. Dia ni bukanlah disebut sebagai perawi usul dah, tapi perawi syahid ataupun penyokong pada riwayat-riwayat usul dah. Jadi tidak serupa lah. Dia ada kaedah. Sahih Bukhari pun ada sikit, lebih kurang gitu, tapi banyak Sahih Muslim memang tidak cukup syarat dia. Bukan perawi itu cukup syarat, sebagai sokongan pada hadis usul dia. Itu kena ngajar dia. Okey, lepas tu kita pergi poin kelima hari ni dah. Komentar kelima, bukan sanadnya sahaja muttarib, matan juga muttarib. Ni kritikan ni rasanya pada hadis contoh pertama, hadis contoh kedua. Hadis contoh pertama lagi, panjang ni dah. Cerita Allah turun pada malam nisfu Sya'ban, mengampunkan dosa manusia sejumlah lebih banyak lagi daripada bulu kambing Bani Kalb. Hadis itulah. Orang kata gagah sikit dah. Okey, komentar, bukan saja sanadnya muttarib, sanadnya bercanggah, goncang lah. Dia ada mudallis, ada apa. Matan juga muttarib, isi kandungan juga muttarib, bercanggah dah. Berikut dikemukakan beberapa contoh ittirab, kegoncangan, kacah balau dah. Tukar taki dah. Pada matan isi kandungannya, pertama dia. Dalam riwayat Ibn Majah, dalam Sunan Ibn Majah, Ahmad dan Musnad Imam Ahmad dan Al-Lalikai dan Abu Qasim Hibatullah bin Hasan bin Mansur At-Tabari Al-Lalikai, yang meninggal tahun 414 Hijrah, dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Selepas rakai kata fa'idha huwa bil Baqi', terdapat tambahan ini ni. Rafi'un ra'sahu ila sama', mengangkat kepalanya ke langit. Dalam kitab tu ada tambah. Dia ada tambah, dia angkat kepala dia ke langit dah. Sedangkan itu tidak terdapat dalam riwayat Tirmizi, seperti dikemukakan di atas. Demikian juga itu tidak terdapat dari riwayat Baghawi dalam syarah sunnah. Jadi ada tambahan.
Yang ke-B. Dalam riwayat Razin pula terdapat tambahan berikut di akhir hadis tersebut. Mimman istahaqqan nar. Yang telah pasti masuk neraka dah. Dah. Ada siapa pasti masuk neraka pun dia ampunkan juga dah. Jadi ada tambahan itu pula dah. Baihaqi pula dalam satu riwayatnya menambahkan begini. Qala hal tadri ma fi hadhihi al-lailah? Qalat ma fiha ya Rasulullah. Qala fiha ay yaktuba kullu mauludin min bani Adam fi hadhihi as-sanah wa fiha ay yaktuba kullu halikun min bani Adam kullu halikin min bani Adam fi hadhihi as-sanah wa fiha tarfa'u a'malahum wa fiha tanzilu arzaqahum. Bermaksud Nabi SAW bersabda, tahukah engkau apakah berlaku malam ini? Apa berlaku malam ini dah? Malam Sya'ban ni. Aisyah bertanya, apakah berlaku pada malam ini wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, pada malam ini ditulis setiap anak yang lahir pada tahun ini. Malam Sya'ban tulis siapa nak lahir tahun ini. Malam Qadar lah, macam cerita malam Qadar. Pada malam ini juga ditulis setiap anak Adam yang akan mati pada tahun ini. Pada malam ini diangkat amalan mereka dan pada malam ini juga diturunkan rezeki mereka. Ada usul nak cerita macam malam Qadar. Nak angkat nisfu Sya'ban mengatasi Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Dalam satu riwayat Aisyah yang lain pula terdapat tambahan. Itu tambah dia lah. Ada tambah panjang lagi dah. Ada lagi tambah Dan perincian tidak terdapat dalam riwayat yang dikemukakan sebelum ini. Ia juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Lihat riwayat dimasukkan di bawah ini. Allah panjang pula dah. Tambah ya. Qalat Aisyah dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a anhu thawbayhi thumma lam yastatimma an qama falabisahuma fa akhadhatni ghayratun shadidatun zanantu annahu ya'ti ba'da suwayhibati fa kharajtu atba'ahu fa adraktuhu bil baqi'an al-gharqat yastaghfiru lil mu'minin wal mu'minat wasyuhada faqultu bi abi wa ummi anta fi hajati rabbika wa ana fi hajati dunya fansaraftu fa dakhaltu hujrati wa li nafasun 'alin wa li haqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadha an-nafsu ya 'aishatu faqultu bi abi wa ummi ataitani fa wada'ta 'anka thawbayka thumma lam tastatimma an qumta falabistahuma fa akhadhatni ghayratun shadidatun fa zanantu annaka ta'ti ba'da suwayhibati hatta ra'aituka bil baqi' tasna'u ma tasna'u qala ya Aisyah akunti takhafina an yahifa Allahu 'alayki wa rasuluhu bal atani Jibril 'alaihi salam fa qala hadhihi al-lailah lailatun nisfi min Sya'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri ghanami qalbi la yazurullahu fiha ila musyrikin wala ila musyahinin wala ila qati'i rahim wala ila musbilin wala ila 'akin liwalidayhi wala ila mudmini khamarin qala thumma wada'a anhu thawbayhi faqala li ya 'Aisyatu ta'dhanina li fi qiyami hadhihi al-lailah فقلت نعم بأبي وأمي فقام فسجد ليلا طويلا حتى ظننت أنه قبض فقمت التمسه ووضعت يدي على باطن قدميه فتحرك ففرحت وسمعته يقول في سجوده أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك لا أوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلما أصبح ذكرتهن له فقال يا عائشة تعلمتهن فقلت نعم فقال تعلميهن وعلميهن فإن جبريل عليه السلام علمنيهن وأمرني أن أرددهن في السجود هذا إسناد ضعيف وروي من وجه آخر. Ni panjang dah. Ni dah Baihaqi dah dalam Syu'abul Iman dah. Bermaksud kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepadaku lalu baginda membuka kedua pakaian yang dipakainya. Tidak lama kemudian baginda bangun kembali lalu memakainya pula. Makai kembali dah.
Perasaan cemburu yang amat kuat telah menguasai diriku. Aku ingat Rasulullah SAW akan pergi kepada mana-mana maduku lah. Madu Aisyah ni ramai ke isteri Nabi. Takut pergi bin lain. Aku pun keluar mengikutinya lah, ikut Nabi dah. Aku dapati baginda ke Baqi' Al-Gharqad. Madinah lah. Baginda beristighfar untuk orang mukmin, lelaki dan perempuan, juga untuk para syuhada. Maka aku berkata dalam hatiku, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku. Engkau sedang melakukan kehendak Allah. Aku pula sedang sibuk dengan dunia. Maka kembalilah aku masuk ke rumah dalam keadaan tercungak-cungak, letih ni. Sejurus selepas itu Rasulullah SAW sampai ke rumah. Terus baginda bertanya, kenapa engkau tercungak-cungak ini, wahai Aisyah? Jawabku, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku. Tadi engkau datang kepadaku, lalu engkau membuka kedua pakaian yang dipakai olehmu. Tidak lama kemudian engkau memakai kembali kedua pakaianmu, lalu keluar tinggal dia. Ketika itu perasaan cemburu yang amat kuat telah menguasai diriku. Aku ingat engkau pergi kepada mana-mana maduku. Sehingga aku melihatmu pergi ke kubur Baqi', di mana engkau melakukan apa yang engkau lakukan lah. Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, apakah engkau takut Allah dan Rasulnya akan berlaku tidak adil terhadapmu? Bahkan Jibril AS telah datang kepadaku. Dia berkata, ini adalah malam nisfu Sya'ban. Pada malam ini Allah memerdekakan sekian ramai manusia daripada neraka. Bilangan mereka sebanyak bilangan bulu-bulu kambing banyak kalb. Tetapi Allah tidak memandang dengan pandangan rahmat pada malam ini kepada orang musyrik, orang yang saling berdengki dan bermusuhan, orang yang memutuskan tali kekeluargaan, silaturahim, orang yang melabuhkan kainnya hingga ke paras bawah buku lali, isbal, orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa dan kaki arak, pemina arak. Kata perawi, maka Rasulullah menanggalkan kedua pakaiannya pula. Pecah mula. Lalu baginda bersabda kepadaku, wahai Aisyah, izinkah engkau kepadaku untuk beribadat pada malam ini dah? Nabi minta Aisyah nak buat ibadah. Jawabku, tentulah aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku dah. Maka lamalah pada malam itu Rasulullah SAW berdiri dan bersujud. Sehingga aku menyangka baginda sudah mati. Aku bangun mencarinya. Bila tanganku terkena perut kedua kakinya dah. Baginda bergerak, aku gembira dah. Pergi tu kaki Nabi dah. Tapak kaki Nabi dah. Nabi gagal-gagal. Pergi tu kaki. Ada hadis sahih. Tapi bukan hadis ni lah. Hadis sahih Nabi Aisyah jamu tu tetap kait dengan nisfu Sya'ban lah. Sahih. Aku mendengar dalam sudutnya baginda berta'awuz, minta lindung daripada Allah, dan berdoa yang maksudnya aku berlindung dengan keampunanmu daripada siksaan-Mu. Aku berlindung dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu. Aku berlindung denganmu daripadamu. Wahai maha tinggi zatmu, tiada dapat aku menghinggakan pujian kepadamu sebagaimana engkau sendiri memujimu. Pada pagi keesokan harinya aku menyebut doa-doa itu kepadanya. Nabi SAW terus bertanya, engkau telah mempelajarinya, menghafalnya dah. Dengan sekali pakai ingat saja. Jawabku, ya. Maka baginda bersabda, pelajarilah doa-doa itu dan ajarlah juga kepada orang-orang lain. Kerana Jibril telah mengajar kepadaku doa-doa itu dan dia menyuruh aku mengulang-ulanginya dalam sujud. Al-Bahaqi setelah mengukuhkan hadis ini mengatakan yang do'if. Bahaqi sendiri kata do'if ni. Selain versi ini terdapat berapa lagi versi yang lain, banyak lagi. Pendek kata banyaklah versinya yang saling bercanggah setengah tu dia. Dan setiap satu daripadanya berbeza dan menyalahi satu sama lain. Begitu sekali kerana itiraq bercongkan pada matanya pada isi kandungan, ini semua membuatkan hadis Aisyah itu menjadi sangat do'if dah. Jadi do'if. Ada setengah orang kata menguatkan dah, tapi kalau bercanggah, nampak macam orang rekod, macam orang buat-buat dah. Cerita tu betul apa kemah dah. Ada setengah kata, dia sokong menyokong dan wujud. Tapi dia banyak pelik-pelik tu, rasa pelik juga. Dia tidak semestinya banyak hadis, banyak riwayat. Saking sokong menyokong jadi kuat, tidak. Ada juga keadaan saking nampak pelik. Lagi banyak cerita, lagi nampak bagi tu belawak dah. Begitu, ada juga keadaan kita. Orang-orang yang dikecualikan daripada keampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bahaqi, di dalam Syu'abul Iman itu ada beberapa, iaitu orang musyrik, orang yang saling berdengki dan bermusuhan, orang yang memutuskan tali kekeluargaan silaturahim, orang yang melabuhkan kainnya hingga ke paras bawah buku lali, orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa dan kaki arak. Kalau begitu, bukan dua macam manusia sahaja terkecuali daripada pengampunan Allah, seperti yang tersebut dalam riwayat Tirmizi dan lain. Ada riwayat lain itu ya. Orang yang berdengki, butuh saling keluarga, dua kali tu je. Api pun tak sebut dah. Anda akan dapati beberapa macam manusia lagi yang dikecualikan oleh riwayat-riwayat yang lain selain daripada apa yang tersebut dalam Syu'abul Iman Bahaqi tadi, Imam Bahaqi tadi dah.
Ada kitab hadis lain banyak lagi bubuh dia. Jadi banyak lagi pencualian. Jadi tak ada payah dapat ampun ya. F. Kebanyakan riwayat Aisyah menggambarkan Aisyah memang telah keluar dari rumah mengikuti Nabi SAW hingga ke Baqi'. Dah, ikut Nabi banyak riwayatnya. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dilihatnya sendiri. Apa yang diriwayatkan oleh beliau adalah berdasarkan apa yang dilihat dan didengarinya sendiri. Riwayat Syu'abil Iman Bahaqi di atas jelas menunjukkan Aisyah memang telah mengikuti Nabi SAW hingga ke Baqi'. Ikut Nabi nanggu tak kabar. So, beliau berada begitu dekat dengan Rasulullah SAW di perkuburan Baqi'. Sehingga istighfar dan doa baginda pun didengarinya dengan baik. Dekat mana? Dan beliau tercungap-cungap kerana bersegera pulang ke rumah mendahului Rasulullah SAW. Cerita pun nampak pun cerita. Yolda cerita ni. Dah lah dekat dengan tak Nabi nanggo tak kabar nanggo dah. Bini ikut dah. Tak bunyi sikit abuk dah. Dengar pula betul-betul dah. Nah dah. Satu perkara yang kita kena fikirlah. Kita ni jadi yang ngajak agama kak. Betul pun sodik. Simplicity. Mikir simplicity. Islam liberal. Sama dengan liberal. Liberal ke Islam liberal. Mikir kat simplicity. Masalah ni lah ustaz kita. Kau bukan ustaz pun tak. Dah. You kira simple memikir dia. Liberal. Super Islam liberal. Tak ikut satu mazhab. Ikut mazhab lain ke dalam satu perkara. Dia kata tolak mazhab. Mak payuh lah gitu ni. Jadi kita payuh. Payuh nak berbicara lah tak. Tak boleh nak mikir. Orang kata gini. Kata kritik hadis. Sahih. Perawi sahih. Perawi sikah. Kata perbincangan ni bukan sekadar tu. Banyak lagi perbincangan. Dah. Tidak sesimpel itu dah. Kalau kita dengar perbincangan. Maulana Asri kata tidak. Yang menyokong Habib. Apa? Dah. Pendapat dia katakan oleh Maulana Habibur Rahman Al-Qandahlawi. Dia kata Aisyah. Sebenarnya bukan 9 tahun. Masa kahwin bersama Nabi dah. Atau 9 tahun kahwin bersama. Dia bukan 1-2 hadis tu dah. Dah, banyak lagi perbahasa dia dah. Ada sokong hadis lain lagi tak? Kita jangan mudah. Minta-minta kita tengok sana. Ada lagi satu hadis daripada As-Sawad. Ada. Dia sokong hadis Urwah dah. Hisham bin Urwah. Jangan gitu saja. Ada lagi perbahasa. Bukan kita kata nak suku timur. Tapi nak yang buinya. Kadang-kadang kita ni simple sangat. Simplistik. Kadang-kadang siapa tahap PhD. Hadis pun simplistik lagi mikir dia. Simple sangat. Perbahasa je luar. Ya kena cek gabung ni dah. Kita kena apa lah. Ada benda pelik tu dah. Hilang nyakit hadis. Bukan kata tak itu. Apa tolak terus. Pasal kita kena mikir. Yalah kau ni. Yalah kau Nabi bersetubuh dengan tidak sampai. Kata ada 9 tahun. Waktu jari benar. Lah zaman bukan serupa. Zaman dulu benar ni. 9 tahun. Merihik ni jari benar. Dah. Umur biasa 11-12 tahun dah. Mesti ada masalah tu. Kalau Aisyah boleh bawa perang. Nabi lari umur 15 tahun. Retin boleh-boleh. Aisyah umur 15 sampai 15 tahun. Pergi pergi Badar. Pergi apa. Benda tu dia fikir. Benda tu tak salah. Memang wajib mikir lah. Janganlah kita tolak terus dah. Semata-mata kerana ada 2-3 hadis tu yang kira sangat kuat sikit. Kata terima lalu. Dah. Tak apalah nak cerita ni malam. Okay, ada satu lagi. G. Ambil tubik. Ambil bagian. Ji dalam riwayat Aisyah yang dikemukakan oleh Muslim di bawah bab ma yuqalu inda dukhulil quburi wa du'a ila ahliha. Bab apa yang diucapkan ketika hendak masuk ke kubur dan apa yang didoakan untuk penghuni kubur dia. Dan An-Nasi di bawah. Gilah ambil bagi umumnya. Dan An-Nasi di bawah tajuk Al-Amru bil istighfar lil mu'minin. Perintah beristighfar mohon keampunan untuk orang-orang mukmin. Pula langsung tidak tersebut tentang malam nisfu Sya'ban. Ada satu hadis. Tak ada cerita pun malam nisfu Sya'ban ni lah. Dan kelebihannya tak ada kaitan lah. Tetapi kisah Nabi ke Baqi' dan ikuti Aisyah. Kemudian Aisyah pun segera ke rumah dalam keadaan tercungap tak ada. Riwayat ni serupa. Nampak. Tercungap-cungap juga. Tapi tak ada kait malam nisfu Sya'ban. Di bawah ini dikemukakan lafaz riwayat Muslim yang berkenaan. Ni hadis Sahih Muslim ni. Tak ada sebut pun pasal nisfu Sya'ban dah. Okay, hadis tu bunyinya wa haddatsani Harun bin Sa'ad al-Aili qala haddatsana Abdullah bin Wahb qala akhbarana Ibnu Jurayj an Abdullah bin Katsir bin al-Muttalib annahu sami'a Muhammad bin Qais yaqulu sami'tu Aisyah tuhaddithu faqalat ala uhaddithukum 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa anni qulna bala
tahwil ha. Wa qala haddatsani man sami'a Hajjajan al-A'war. Wal lafzu lahu qala haddatsna Hajjaj bin Muhammad qala haddatsna Ibn Jurayj qala akhbarani Abdullah rajulun min Quraisy an Muhammad bin Qais bin Makhramah ibn al-Muttalib annahu qala yawman ala uhaddithukum anni wa an ummi qala fazannna annahu yuridu ummuhu allati waladathu qala qalat Aisyatu ala uhaddithukum anni wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna bala qala qadat lamma kanat lailati allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha 'indi inqalaba fawada'a rida'ahu wa khala'a na'layhi fawada'ahuma inda rijlihi wa basata tarafa izarihi ala firashihi fattaja'a falam yalbath illa raisa ma zanna an qad raqattu fa akhadha rida'ahu ruwaidan wa anta ala ruwaidan wa fataha al-baba fa kharaja thumma akhafahu ruwaidan faj'altu dir'ani fi ra'si wa ihtamartu wa taqanna'tu izari thumma talaqtu ala isrihi hatta ja'a al-baqi' فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرعت فهرولت فأهدرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائشة حشيا رابية قالت قلت لا شيء قال لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك ظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فاستغفر لهم قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. Bermaksud Harun bin Sa'id Al-Aili meriwayatkan kepadaku katanya Abdullah bin Wahab meriwayatkan kepada kami katanya Ibn Jurayj meriwayatkan kepada kami daripada Abdullah bin Kathir bin Muttalib bahawa ia mendengar Muhammad bin Qais berkata saya mendengar Aisyah menceritakan kata baginda maukah kamu aku ceritakan tentang Rasulullah SAW dan diriku sendiri. Kami menjawab ya. Dan orang yang mendengar riwayat Hajjaj al-A'war juga meriwayatkan kepadaku dan lafaz ini adalah lafaznya. Dia berkata Hajjaj bin Muhammad meriwayatkan kepada kami katanya Ibn Jurayj meriwayatkan kepada kami katanya Abdullah seorang lelaki Quraisy meriwayatkan padaku daripada Muhammad bin Qais bin Makhramah bin al-Muttalib bahawa pada suatu hari ia berkata maukah kamu aku ceritakan hadis tentangku dan tentang ibuku. Maka kami pun menyangka bahawa yang dimaksudkan dengan ibunya adalah ibu yang telah melahirkannya. Dia berkata Aisyah pernah bertanya maukah kamu aku ceritakan satu kisah tentang diriku dan diri Rasulullah SAW. Kami menjawab ya mahu. Aisyah berkata, pada suatu malam ketika giliran Rasulullah SAW di rumahku, setelah baginda menanggalkan pakaiannya, meletakkan kasutnya dekat kaki dan membentangkan pinggir jubahnya di atas tilam. Baginda lantas berbaring. Setelah berapa lama kemudian dan berkali baginda menyangka aku telah tidur, baginda mengambil baju dan kasutnya, dibukanya pintu perlahan-lahan dan kemudian ditutupnya kembali perlahan-lahan. Menyaksikan baginda seperti itu, aku pula memakai bajuku dan kututup kepalaku dengan kain. Kemudian aku mengikuti baginda dari belakang hinggalah sampai ke baket. Di baket. Ketika sampai di sana, baginda berdiri agak lama. Kemudian baginda mengangkat kedua tangannya 3 kali. Setelah itu berpatah balik ke rumah. Aku juga berpatah balik mendahuluinya lah.
Kalau baginda berjalan cepat, aku pun berjalan cepat. Bila baginda berlari-lari anak, aku pun demikian. Ketika baginda sampai, aku telah sampai lebih dahulu daripadanya. Kemudian aku masuk ke dalam rumah dan langsung tidur. Setelah itu baginda masuk dan bertanya, kenapa kamu wahai Aisyah tercengang-cengang? Jawabku, tidak ada apa-apa wahai Rasulullah. Beliau berkata, ceritakanlah padaku, kalau tidak Allah Tuhan yang maha halus pengetahuannya dan maha mendalam pengetahuannya akan menceritakannya kepadaku. Aku menjawab, Aisyah jawablah, wahai Rasulullah, ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Lalu aku ceritakanlah kepada baginda apa yang sebenarnya berlaku. Baginda berkata, kalau begitu kamulah rupanya bayangan hitam yang kulihat di depanku tadi. Saya menjawab, ya benar wahai Rasulullah. Maka baginda pun menolak dadaku dengan kuat dan hingga dadaku terasa sakit. Kemudian baginda berkata, apakah kamu ingat Allah dan Rasulnya akan berlaku zalim kepadamu? Jawabku, biar bagaimanapun manusia menyembunyikan sesuatu, Allah pasti juga mengetahuinya. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan kepada baginda kenapa baginda sampai keluar. Katanya, tadi Jibril datang tapi kerana dia melihat ada kamu, dia memanggilku perlahan-lahan sehingga dia tidak terdengar olehmu. Aku menjawab panggilannya tanpa terdengar pula olehmu. Dia tidak masuk ke rumah kerana kamu telah menanggalkan pakaianmu. Dan aku pun ingat kamu telah tidur, kerana itu aku tidak membangunkanmu. Takut-takut engkau akan merasa kesepian. Jibril berkata kepadaku, Allah merintahkan agar engkau pergi ke perkuburan Baqi' dan memohonkan keampunan bagi para penghuninya. Jibril kata ke Nabi dah. Kata Aisyah, aku berkata, apakah yang harus aku ucapkan untuk mereka sesampai di sana, wahai Rasulullah? Di kubur lah, di Baqi' kubur. Jawab Rasulullah SAW, ucapkanlah, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insya'allah bikum lalahiqun. Semoga keselamatan tercurah bagi penduduk kampung orang-orang mukmin dan muslim ini. Dan semoga Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang telah mendahului kami dan orang-orang kemudian daripada kami. Dan kami insya-Allah akan menyusul kamu semua. Antara tersebut dalam riwayat ini tidak tersebut dalam riwayat-riwayat lain ialah pertama, Nabi SAW telah menolak dengan kuat dada Aisyah sehingga terasa sakit dadanya. Nabi tolak, dia kata sini. Tak ada dalam hadis, ada hadis lain. Yang kedua, atas pertanyaan Aisyah, Nabi SAW telah mengajarkan kepadanya doa yang harus dibaca apabila seseorang sampai dekat kubur. Nabi ajar doa ni dah dalam riwayat lain. Cerita hampir sama, tapi cerita lain tu tak ada cerita pasal doa dekat kubur. Doa apa Nabi baca. Yang ketiga, Jibril datang tapi kerana melihat ada Aisyah dalam rumah, dia memanggil Nabi perlahan-lahan sehingga tidak terdengar oleh Aisyah panggilannya. Dan Nabi SAW pun menjawab panggilannya tanpa terdengar oleh Aisyah. Nabi keluar tu kerana panggilan Jibril lah, suruh doa di kubur. Yang keempat, Jibril tidak masuk ke dalam rumah kerana Aisyah telah menanggalkan pakaiannya. Yang kelima, demikianlah hadis sahih Muslim bernombor 2300 dan 2301. Sedangkan dalam riwayat 2299 sebelumnya, di bawah bab yang samalah, bab doa ke kubur ni, perginya Rasulullah SAW ke Baqi' pada malam giliran Aisyah dikatakan sebagai suatu kebiasaan dan ia memang diketahui oleh Aisyah. Hadis sebelum dia tu, hadis lebih kuat, 2299. Aisyah ni biasa, tak ada cemburu ke apa, memang biasa dah Nabi ni keluar pergi kubur dah, malam-malam dah. Cara ziarah kubur ikut sunnah, kat malam lah molek dah. Kita takut gimana. Bukan rasa raya, masa raya pula pergi kubur ni. Di dalamnya tidak ada tersebut tentang Aisyah mengikuti baginda pergi ke kubur Baqi' secara senyap-senyap. Hadis 2209 hak sebelum tu, hadis sanad lebih kuat ni. Kemudian kembali ke rumah dalam keadaan tercengap-cengap. Tidak tersebut lah. Tidak tersebut juga dalamnya tentang malam nisfu Sya'ban dan kelebihannya. Hadis hak penyokong dia pun, hak kurang kuat sikit sanad pun, tetap tidak sebut pasal nisfu Sya'ban, nak cerita situ lah. Seolah-olah yang ambil Sahih Muslim ni, dah ditampung dah. Ambil cerita lain, bawa tepek pada cerita lain dah. Okay, yang ke sedangkan riwayat Malik dan Nasa'i yang lain menafikan terus kepergian Aisyah. Aisyah tidak pergi mengikuti Nabi SAW hingga perkuburan Baqi'. Hadis riwayat Malik dan Nasa'i dah. Bila hanya menghantar Barirah, seorang hamba perempuannya mengikuti baginda SAW hingga ke kubur. Jadi bukan Aisyah pergi kubur. Jadi hamba dia tu jadi spy dah, kita tengok Nabi gimana dah. Barirah bukan Aisyah dah. Tidak juga terdapat dalamnya peristiwa itu berlaku pada malam nisfu Sya'ban dah. Riwayat Malik dan Nasa'i pun tak ada sebut nisfu Sya'ban dah. Benda ni kena mikir ni, orang ngaji hadis sungguh ni. Bukan hanya ngaji hadis ni, bui sanak, sponsor ni. Oh ni kuat ni, oh ni perawi ni kuat. Ibn Ishaq ni, oh Ibn Ishaq dia boleh terima ni. Kalau tidak sahih pun, Hasan boleh terima ni. Gitu je.
Bukan lagi tu, bukan ngaji hadis betul. Jadi ngaji hadis betul, dia kena cerita riwayat lain, buat perbandingan dengan riwayat lain. Takut-takut hadis hak dikatakan boleh tahil lah, riwayat dia pun ada masalah. Tambah-tambah lah hadis hak sanak tu berapa gagah sangat. Apa kita bincang tadi dah. Jadi riwayat tidak juga terdapat peristiwa itu berlaku pada malam nisfu Sya'ban, tak disebut dah. Muslim tak ada, Malik tak ada, Nasa'i tak ada dah. Hak ada Baihaqi tak ada, dan Syu'ab bin Iman. Okey, supaya lebih jelas di bawah ini dikemukakan riwayat Malik berkenaan. Wa haddatsani Malikun an Alqamah bin Abi Alqamah an ummihi annaha qalat sami'tu Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqulu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin falabisa thiyabahu thumma kharaja. Qalat fa amartu jariyati Barirah tatba'uhu fatabi'athu hatta ja'a al-Baqi'. فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. Bermaksud Aisyah isteri Nabi SAW meriwayatkan, katanya pernah pada suatu malam Rasulullah SAW bangun lalu baginda memakai pakaiannya kemudian keluar. Satu malam dah. Kata Aisyah, maka aku menyuruh hamba perempuanku Barirah mengikutinya. Barirah pun ikutnya hinggalah ke Baqi' lah, kubur Baqi' lah. Lalu baginda SAW berdiri dekat kubur Baqi' beberapa ketika kemudian pulang. Barirah mendahului baginda pulang ke rumah. Dia menceritakan kepadaku apa yang berlaku, tetapi aku tidak menyebut apa-apa kepada baginda hinggalah ke pagi hari dah, tak cerita apa lah. Nah. Setelah pagi barulah aku bertanya baginda, maka jawab baginda, aku dihantar kepada ahli Baqi' supaya aku berdoa dan beristighfar untuk mereka. Rekah dah. Hadis ni jelas menunjukkan Aisyah langsung tidak pergi menjejaki Nabi SAW ke Baqi' dah. Tidak juga tersebut dalamnya malam itu malam apa. Pada bulan apa tak sebut juga. Tiada juga tempelak Rasulullah SAW pada Aisyah. Katok dah ada, kau gapo tak ada dah. Tak ada dah. Orang ni lebih kuat ni dah, lagi ringkas. Dan makna dia pun logik dah. Berbanding dengan riwayat lain dah. Walaupun hadis Sahih Muslim penyokong dia dah. Tidak ada juga cerita Rasulullah SAW menolak dada Aisyah dengan kuat sehingga beliau terasa sakit kerananya. Tak ada dah. Ganah nampak Nabi katok bini dah. Tak ada. Inilah cerita sebenarnya Sahih. Jadi hadis riwayat ni lebih Sahih. Berbanding Sahih Muslim. Kalau kita tak ngaji kat, mana boleh riwayat Imam Malik, Muwatta Imam Malik lebih Sahih. Kalau kita ngaji, tidak pelik. Sahih Muslim ada riwayat usul. Ada riwayat syawahid apa mutaba'ah. Riwayat mutaba'ah ni panggil dia, sokongan dia. Riwayat mutaba'ah tu, kadang-kadang tidak gagah mana pun nak sokong makna hadis. Tapi cerita tambahan dia banyaknya ada lemah dah. Jadi kita kena cek. Dan cara cek ni banding riwayat lebih kuat. Riwayat hal lebih kuat kita tengok ni riwayat Malik. Dari segi makna dan dari segi sanak dia gagah. Dari segi makna dan dia pendek. Dia panjang nak sampai Muslim tu. Muslim ni anak murid pada Bukhari. Bukhari dan murid pada Imam Ahmad. Imam Ahmad dan murid pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid kepada Imam Malik. Jauh tu. Berapa lapis dia tukar cerita banyak dah. Nak sampai ke Imam Muslim ni. Tadi Imam Malik pendek sanak dia. Maknanya jelas kemah. Jadi kuat dia lah. Secara umumnya. Dia banyak lapis kan. Banyak dah. Salahnya dah tertambuh. Kata-kata dah. Dah. Inilah cerita sebenarnya Sahih. Ini cerita sebenarnya Sahih. Imam Malik tadi, riwayat Muwatta Imam Malik. Dah, Imam Nasa'i hak kuat dah. Nasa'i ni jauh dah, tapi Malik ni lagi rapat lah dah. Ada pun riwayat lain yang menyalahinya semuanya karut. Senang cerita karut berlaku lah. Dia sebut Syarabel karut, cerita katok dada walaupun hadis mutaba'ah Sahih Muslim pun karut dah. Jadi tambah-tambah itu semua karut. Dicapu cerita lain jadi satu riwayat tertentu dah. Kalau terima pun riwayat Muslim tadi tetap tidak tersebut dalamnya malam nisfu Sya'ban. Kalau terima jugalah. Buka kita kuat ni pergi Sahih Muslim dah. Walaupun bukan riwayat usul pun pergi ke mahkami dah. Tetap tak sebut malam nisfu Sya'ban. Ada kelebihan malam nisfu Sya'ban tak ada sebut dah. Tetap tidak tersebut di dalamnya segala doa yang dikubur. Dan doa dalam sembahyang di rumah setelah pulang dari kubur. Tak ada sebut juga dah. Malam ni sebut Sya'ban tak ada dah. Doa di kubur tak ada. Seperti tersebut dalam riwayat dikemukakan sebelum itu tak ada dah. Tidak juga tersebut dalamnya sembahyang Rasulullah SAW yang amat panjang dan lama di rumah setelah pulang dari kubur Baqi'. Tak ada cerita juga. Sehingga Aisyah menyangka baginda telah mati. Tak ada sebut juga. Dah. Pelik lah. Hadis hak kuat, hak gagah tak ada cerita. Tiba-tiba hadis hak tambah-tambahan ni kitab-kitab tidak muktamad besar benar tu. Tidak kira muktamad hadis pun. Baru cerita detail sangat.
Komentar ke-6. Hadis Aisyah yang banyak-banyak itu sebenarnya tidak lebih daripada hadis yang diada-adakan untuk bertabarrak. Jadi melepaskan dendam kusumat dan menyatakan kebencian secara terselindung terhadap Rasulullah SAW dan isteri kesayangannya Aisyah radhiyallahu anha. Itulah maksud sebenar pereka hadis tersebut. Dan hadis itu sebenarnya mereka nak nampak Nabi ni walaupun mutamaah. Dan suami Muslim pun ada unsur-unsur tu. Nak nampak Nabi tu beki katuk bini kan dah. Lepas tu nampak Aisyah pun cemburu kuat ni tak. Siapa aku ikut temu nak. Jadi ada unsur-unsur tersebut lah. Benda ni orang ngaji ilah hadis ni dia akan jumpa lah. Penyakit hadis kalau dia kurang bab ilah ni cara ke sanad saja. Kadang-kadang ilah pun bab sanad. Ya ada juga ilah bab sanad hadis tapi ilah segi mata ni jarang berbicara ni. Dia masalah ni. Penyakit hadis ni. Ketujuh, komentar ketujuh hadis Aisyah dalam contoh pertama itu telah dihukum maudhu'. Dah contoh tadi hadis Aisyah ni. Pertama hak mula dia. Mula-mula hak kata Aisyah. Dia apa malam ni surah Abel. Allah turun pada malam ni surah Abel di langit dunia. Diampunkan dosa sebanyak jumlah bulu kambing Bani Kalb. Hadis yang contoh pertama itulah dihukum maudhu' oleh sekian ramai ulama hadis. Ramai dah. Itu hadis Bukhari Sahih Muslim Ibnu Majah ke benar. Antara mereka Ibnu Al-Arabi. Ibnu Arabi Maliki lah. Ibnu Dihyah dan Hafiz Al-Aini lah. Hafiz Al-Aini pun pensyarah Sahih Bukhari pun tetap kata hadis tu maudhu'. Dia bukan sahih, bukan hasan. Hadis contoh kedua yang dikeluarkan daripada Ali juga tidak lebih baik jika dibandingkan dengan hadis contoh pertama daripada Aisyah, lagi berat lah. Hadis kedua tu cerita pasal Allah turun ke langit dunia pada malam itu. Selepas maghrib, siapa aku minta doa apa, mustajab malam ni surah Abel. Daripada hadis Ali dah. Tidak lebih baik, berat lagi dah. Di bawah ini dikemukakan sanadnya berdasarkan riwayat Ibnu Majah. Dia kata gabat. Hadatsna Al-Hasan bin Ali Al-Khallal qala hadatsna Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Abi Sabrah an Ibrahim bin Muhammad an Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far an Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far an abihi an Ali bin Abi Talib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sanad ini ada Ibnu Abi Sabrah. Ibnu Abi Sabrah. Seorang perawi yang sangat bermasalah. Ibnu Abi Sabrah yang sangat bermasalah. Az-Zahabi dalam Mizan al-I'tidal menulis Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Sabrah, Bukhari dalam mendoifkannya. Bukhari mendoifkannya berat. Jangan main-main. Dia tidak setia lain. Dia sebut doif tu berat. Abdullah bin dan Saleh, dua orang anak Imam Ahmad, meriwayatkan daripada bapa mereka Imam Ahmad katanya, dia Ibnu Abi Sabrah mereka hadis, mengada-ngadakan hadis. Mereka hadis juga. Tadi Imam Ahmad kata, riwayatkan anak dia, bahawa Ibnu Abi Sabrah ni, iaitu Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Sabrah ni, mereka hadis. Mereka hadis. Demikian juga kata Ibn Ma'in. Ibn Ma'in kata gitu. An-Nasai berkata ia perawi matruk, tidak terima hadisnya oleh para ulama hadis. Dan ada kata kerana dia tertuduh mereka hadisnya. Ibn Ma'in juga berkata hadisnya langsung tidak bernilai. Lihat Mizan al-I'tidal jilid 4 muka surat 503. Az-Zahabi menukilkan riwayat Ali ini sebagai salah satu contoh hadis mungkarnya. Hadis muka Ibn Abi Sabrah ni contoh dia mana? Disebut perawi-perawi dah. Contoh hadis muka gitulah kitab-kitab besar ni Mizan al-I'tidal gapo ni. Ni nama perawi ni dhaif. Kalau sahih ke gapo dia cerita dah. Kalau dhaif sebab apa? Riwayat mana hak muka dia dah. Dia ada cerita dah. Kitab besar ni. Al-Muziri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhibnya jilid 2 muka surat 119. Dan Al-Iraqi dalam Mughni tu syaratulah cek hadis sahih apa Ihya Al-Mudi dah. Mughni an Asham ganti ingat dah. Ada kitab yang cek hadis-hadis dalam Ihya Al-Mudi Imam Ghazali dah. Dalam Mughninya jilid 1 muka 4 juga mendaifkan hadis ini dah. Ini Hibban dalam Al-Majruhinya jilid 18 muka surat 501 menulis tentang Ibnu Abi Sabrah begini. Dia adalah salah seorang yang meriwayatkan hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu daripada perawi thiqah dan kuat. Ada masalah. Dia hadis palsu tapi dia berbuah atas nama perawi yang thiqah dan kuat. Itu masalah. Tidak halal sama sekali menulis hadisnya dan berdalil dengannya.
Ibn Hibban kata secara tu deh. Ahmad bin Hanbal menganggapnya pendusta. Ibn Hibban ni kalau kira lembut lagi dah. Tapi banyak poin kita boleh ni. Bila dia tidak syadik pun. Tapi dia berikan dia butir molek lah dia. Jelas molek. Komentar ke-9. Sebabnya Az-Zahabi menukilkan riwayat contoh yang kedua daripada Ali ini sebagai salah satu contoh hadis mungkar Ibnu Abi Sabrah. Ialah kerana ia menggambarkan malam nisfu Sya'ban sebagai malam yang istimewa lantaran Allah turun ke langit dunia pada malam itu. Lalu bertanya, adakah siapa mahu beristighfar? Aku pasti mengampunkannya. Adakah siapa mahu meminta rezeki? Aku pasti akan dikurniakan rezeki kepadanya. Adakah siapa menderita dan meminta supaya penderitaannya dihilangkan? Aku pasti akan menghilangkan penderitaannya. Adakah siapa begini dan begini? Adakah siapa begini? Sehinggalah terbit fajar. Nah. Sedangkan riwayat sahih. Panjang. Panjang. Dah sudah agak dia. Sedangkan riwayat sahih menyatakan turunnya Allah ke langit dunia dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidaklah khusus pada malam nisfu Sya'ban saja dah. Malah ia berlaku pada setiap malam sepertiga akhir malam. Setiap malam berlaku sepertiga akhir malam. Lihat hadis sahih berkenaan di bawah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala kulla latin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Yaqulu man yad'uni fa'astajib lahu, man yas'aluni fa'utiyahu, man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Bermaksud Rasulullah SAW bersabda, Tuhan kita tabaraka ta'ala turun setiap malam ke langit dunia pada 1/3 akhir malam. 1/3 akhir malam. Dia berfirman, adakah siapa hendak berdoa kepadaku? Aku pasti akan makbulkan doanya. Adakah siapa hendak meminta apa-apa kepadaku? Aku pasti akan mengurniakan permintaannya. Adakah siapa hendak beristighfar memohon keampunan kepadaku? Aku pasti akan mengampunkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ni cerita setiap malam. 1/3 akhir malam setiap malam. Allah turun. Allah akan kabulkan doa dia. Hadis yang Bukhari Muslim ni kuat. Ada. Bercangguh ni hadis-hadis. Hak turun semata-mata malam ni sebab Sya'ban. Bercangguh ni. Tak ada khusus malam ni sebab Sya'ban ni. Jadi, kalau kita kira-kira ada gak, mungkar lah hadis tu lah. Mana pun mungkar dah. Hadis da'if bertentangan dengan hadis sahih. Hadis tu mungkar. Komentar ke-10. Kerana adanya Ibnu Abi Sabrah dalam sanad hadis contoh kedua, ramai ulama hadis menghukumnya sebagai maudhu'. Hadis tu maudhu' ni. Hadis kata turun langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, terima doa tu hadis maudhu'. Dia bagi mereka termasuk dalam hadis-hadis yang diada-adakan oleh Ibnu Abi Sabrah. Ramai ulama hadis kata rekaan Ibnu Abi Sabrah. Lihat silsilatul ahadits al-wahiyah muka surat 109. Komentar ke-11. Selain hadis yang dikemukakan sebagai contoh yang kedua di atas, terdapat beberapa lagi hadis yang dikaitkan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban dan kelebihan bersemayam dengan kaifiat cara-cara tertentu padanya serta kelebihan berpuasa pada keesokan harinya. Ada riwayat lain, riwayat Sayyidina Ali juga dah. Cara semayam pun ada, lebih puasa pada keesokannya ada lakon dah. Ia boleh dilihat dalam kitab-kitab hadis maudhu' seperti Al-Mawdu'at Ibnu Jauzi dan lain. Semuanya dihukum maudhu', dihukum palsu oleh para ulama-ulama hadis. Oleh ulama hadis dah. Ulama-ulama hadis. Yang ke-12, hadis contoh ketiga. Hadis contoh ketiga tadi. Cerita pasal 1100 rakaat, 1000 kali baca qul huwallahu ahad, 70 malaikat, 30 100 malaikat. Dia jaga dah. Hadis contoh ketiga yang diriwayatkan daripada Ibn Umar juga maudhu' palsu dah. Sanadnya sebagaimana yang terdapat dalam Mawdu'at Ibnu Jauzi adalah seperti berikut. Anba'ana Ibrahim bin Muhammad al-Alji qala anba'ana al-Husain bin Ibrahim qala anba'ana Muhammad bin Jabar al-Mudzakkar qala anba'ana Abu Bakar Muhammad bin Adi bin Zair anba'ana qala anba'ana Abu Sahal Ubaidillah bin Muhammad bin Zairaq qala anba'ana Abu Bakar bin Abi Zakaria al-Faqih qala hadatsana Ibrahim bin Ibn Muhammad ad-Darbandi qala hadatsana Ahmad bin Asram al-Muzanni qala hadatsana Abu Ibrahim at-Turjumani
Qala hadatsana Salih Asy-Syamami an Abdullah bin Dirar an Yazid bin Muhammad an abihi Muhammad bin Marwan an Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengemukakannya sanad tersebut, Ibn Jauzi berkata, sesungguhnya kami tidak ragu lagi tentang marduknya, palsunya hadis ini. Kebanyakan perawinya majhul, tak tahu siapa dia perawinya. Di antara mereka ada yang terlalu dhaif jiddan, dan hadis itu mustahil dipraktikkan, mustahil. Bahas 1000 qul huwallahu ada 100 rakaat. Seringkali kita melihat orang yang mengerjakan salat itu ketika musim malam pendek terlepas salat subuhnya. Kalau nak buat 100 rakaat, 1000 qul huwallahu dia terlepas main subuhnya. Keesokan paginya ia bangun dalam keadaan lesu dan malah. Ibnu Jauzi kata dah. Solat di samping solat-solat yang lain seperti solat raghaib telah dijadikan sebagai pukat untuk memerangkap orang-orang awam oleh imam jahil. Jadi solat raghaib itu perangkap setan, pukat, perangkap untuk perangkap orang-orang awam dan imam atau imam yang jahil lah. Ia dijadikan umpan untuk menunjukkan diri. Tukar-tukar cerita. Jadi imam atau imam jahil perangkap orang awam guna modal solat raghaib dah. Tokoh-tokoh cerita pula mengisi majlis-majlis mereka dengan menyebutkan kelebihan solat raghaib. Semua tindakan itu jauh terpesun dari kebenaran. Raghaib ni rejak dah, tapi gitulah nipu nisfu Sya'ban. Ya solat yang direka-reka lah, termasuk solat raghaib 100 rakaat juga berapa tiga. 12 rakaat ke 20 rakaat. Gitulah 12 rakaat ni. Ni solat ni lepas 100 rakaat. Komentar 13. Maulana Abdul Hayy Lu'nawi dalam Asrar Al-Athar Al-Marfu'ah fil Akhbar Al-Mawdu'ah menulis. Hadis Ibn Umar itu dikemukakan oleh Jauzaqani dan Ibn Jauzi dengan sanadnya. Ad-Dalami pula meriwayatkannya melalui saluran riwayat Muhammad bin Marwan Az-Zuhli daripada ayahnya Yahya. Katanya 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan kepadaku. Kata mereka Rasulullah SAW bersabda, lalu dia mengemukakan hadis sama seperti lafaznya. Lafaz hadis serupa dah. Setelah mengemukakan riwayat tadi, Maulana Luqnawi menulis ia adalah hadis maudhu', hadis palsu. Dia ada 30 orang sahabat ni. Ada 30 orang sahabat riwayat dia pada haji apa sesuatu tu pun reka ni. Kebanyakan perawinya melalui semua salurannya adalah majhul, tak kenal siapa-siapa perawi-perawi lepas sahabat lah dah. Ada di antara mereka perawi yang sangat-sangat lemah dan tidak terima periwayatannya. Demikianlah kata Ibn Jauzi, As-Suyuti, Ibn Araq, Ibn Rajab Al-Hanbali, Ibn Hajar Al-Makki dan lain-lain. Komentar ke-14. Dalam Ghunyatul Talibin, dikatakan ia karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Solat pada malam nisfu Sya'ban itu digambarkan sebegini ni. Kitab Ghunyah ni, kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ni. Adapun solat yang warid yang dinukilkan kononnya daripada Nabi SAW lah, yang kata warid lah. Di berkenaan malam nisfu Sya'ban ialah 100 rakaat. Ibn Qadir Syekh Tok Wali besar. Syekh Abdul Qadir Jilani ni. Dia kata solat nisfu Sya'ban ni 100 rakaat warid daripada Nabi, kata tak? Membaca 1000 kali qul huwallahu ahad, surah Ikhlas. Pada setiap rakaat dibaca 10 kali qul huwallahu ahad. Setiap rakaat ni 10 kali qul huwallahu ahad. Darat 100 je 1000. Solat itu dipanggil solat al-khair dan dipanggil juga solat al-fiyah. Banyaklah berkatnya. Para as-salafus salih mengerjakannya dengan berjemaah. Kelebihannya banyak dan pahalanya pula besar. Diriwayatkan daripada Al-Hasan Basri bahawa beliau berkata, 30 orang sahabat Rasulullah SAW meriwayatkan kepadaku bahawa sesiapa yang mengerjakan solat ini pada malam berkenaan, malam nisfu Sya'ban lah, Allah akan memandangnya sebanyak 70 kali. Pada setiap kali pandang, Allah menunaikan 70 hajatnya. Yang paling kurang daripadanya ialah keampunannya. Solat ini bukan sahaja disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitabnya itu, ia juga disebutkan juga oleh Abu Talib Al-Makki dalam Qutul Qulub dan Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya. Jadi untuk guru sufi lah kon. Itu dalam masalah sufi dah. Kita punya ayat kita bahasa canggung ni, buku tak ke hadis Nabi ke cek gini po kapo gini. Tapi nak agak nah. Tok wali, tok guru besar ni sufi ni gitu nah. Walaupun ada jasanya dah, ada kebaikannya, tapi kita gitulah bab hadis ni kita rasa berat benar nah. Syekh Abdul Qadir Jilani ni akidah salah ni. Bukan akidah Asy'ariyah ni, akidah salah. Dah. Akidah salah. Bukan akidah Imam Ghazali dia. Apa dia? Akidah salah. Tapi akidah salah pun dalam kitab dia Qundiyah tu. Banyak benarlah hadis lemah dan palsu tu. Dah. Pelik-pelik hadis ni. Okey, seterusnya ni.
Ke-15, komentar ke-15. Maulana Abdul Hayy Al-Luqnawi dalam Al-Athar Al-Marfu'ah fi Akhbar Al-Mawdu'ah menulis, sembahyang seperti ini tidak boleh diterima semata-mata kerana ia ada disebutkan dalam kitab-kitab seperti Ihya, Qutul Qulub, Ghunyah dan dalam kitab-kitab tasawuf. Ngaji kitab tasawuf kena beringatlah masalah. Kalau kita terima muda, kita kena mengaji kitab fiqh suku. Nak buat amal kena mengaji kitab fiqh atau kitab hadis. Kitab hadis atau kitab fiqh. Nak buat amal jangan guna kitab tasawuf. Tasawuf ni untuk bersih hati sikit tu boleh dah. Kalau tidak gak terbabah habislah ni. Masuk gaung kita kata dah. Kerana Al-Iraqi dalam kitabnya Takhrij Hadis Al-Ihya mengatakan hadis salat nisfu Sya'ban adalah hadis yang mengarut. Dah. Hadis salat nisfu Sya'ban ni direct to the point, Iraqi kata hadis mengarut, batil. Ibn Hajar Al-Haytami dalam Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Ni ulama mazhab Syafi'i lah. Walaupun dia ada pengaruh sufi, lawai Ibn Taymiyah ni. Tapi lain dah. Cara orang fiqh hak betul tu dia tidak walaupun dia tak suka Ibn Taymiyah pun dia akan koyak, dia tak akan ikut buah sufi ni. Dan Ibn Hajar Al-Haytami dalam Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra jilid 2 muka surat 80 pula menulis, sesungguhnya solat ar-ghaib iaitu 12 rakaat di antara maghrib dan isyak pada malam Jumaat pertama di bulan Rajab dan solat malam nisfu Sya'ban. Dah. Solat nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat itu kedua-duanya adalah bid'ah yang keji dan tercela. Bid'ah sesat kita, bid'ah tercela, bid'ah dalalah, bid'ah qabihah. Janganlah ada siapa pun terpedaya kerana kedua solat itu ada tersebut dalam kitab Qutul Qulub dan Ihya Ulumuddin. Kitab tasawuf yang paling kita kata muktamad ni dah. Qutul Qulub dan Ihya Ulumuddin. Jangan terpengaruh. Jangan juga ada siapa terpedaya dengan hadis tentang kelebihan kedua-duanya kerana semua hadisnya batil mengarut. Tu kata Ibn Hajar Al-Haytami, tokoh mazhab Syafi'i ni. Bukan Wahabi ni, tokoh mazhab Syafi'i besar ni. Dia berlawan, dia bercanggah dengan Ibn Taymiyah, tapi dia bab ni tak sokong ni. Dia lawan ni, lawan dah. Lawan kitab ilmu dia Qutul Qulub bab ni, bab solat ghaib ni. Kena faham dah ni. Ni Menawi tak sebut Ibn Nawawi, pada kata begitu juga dah. Berat juga kata dah. Komentar ke-16. Di permulaan perbincangan tentang usul ke-38 ini, penulis telah mengatakan bahawa sesetengah ulama' mengecualikan satu saja hadis. Mereka mengatakan ia sahih ataupun hasan. Padahal sebenarnya ia juga ma'lul dan tidak sahih. Ada kita bincang sebelum ni. Sebenarnya orang-orang yang mengatakan ia sahih bukanlah kerana ia memang sahih pun. Tetapi kerana ia kelihatan mempunyai berapa saluran riwayat. Sokong menyokong lah. Kuat menguatkan dah. Dan kononnya idrakan daripada berapa orang sahabat Nabi SAW. Kononnya dah. Sekarang penulis akan mengemukakan hadis tersebut dan akan mendedahkan betapa setiap satu daripada salurannya tidak pun sahih, tidak sahih belaka, tidak kuat, tak boleh sokong menyokong. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'u Allah ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrikin aw musyahin. Hadis ni pendek ni. Bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melihat kepada sekalian manusia pada malam nisfu Sya'ban. Lalu dia mengampunkan semua mereka kecuali orang-orang musyrik dan orang yang berdendam ataupun orang berdendam dan bermusuh. Jadi dua perkara manusia, orang bukan gitu dah, orang musyrik yang kata ni. Allah tak akan apa dua ni ya. Musyrik dan orang berdendam dan bermusuh, orang balah. Allah tak apa dah. Pada malam ni suruh amal ni. Ni biasa start kau gapo dah kita sekolah mendengar, sekolah untuk baca ni lah. Nak baca surah Yasin tu salah satu baca hadis ni lah. Dalam setengah riwayat di tempat musyahin itu tersebut qatilun nafs, orang yang membunuh diri. Dah. Inilah hadis berkenaan. Hadis ini diriwayatkan daripada 7 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perinciannya adalah seperti berikut. Pertama, Abdullah bin Amr bin Al-As. Riwayatnya dikemukakan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad lah. Jilid 2 muka surat 176. Al-Muzri mengemukakannya juga dalam At-Targhib wa Tarhib jilid 3 muka surat 38. Ada 2 kitab besar dah. Cerita riwayat daripada Abdullah bin Amr bin As. Dalam sanad riwayat ini ada Ibnu Lahiyah. Ada Ibnu Lahiyah, seorang perawi terkenal sebagai dhaif. Ibnu Lahiyah. Adanya sahaja pun sudah cukup untuk menjadikan suatu hadis itu tersebut dhaif. Kata Al-Haythami ni, Ibnu Lahiyah dhaif, sementara perawi-perawi yang lain dikatakan siqah. Lihat Majmu' Zawaid jilid 7 muka surat 380. Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Ni Syekh Albani kata hasan ni lah.
Kerana ada riwayat mutaba'ah, riwayat sokongan lah. Selain sahabat lah, mutaba'ah ni. Kalau syawahid, sahabat ada. Riwayat mutaba'ah oleh Rishdin bin Sa'ad. Padahal Rishdin bin Sa'ad juga seorang perawi yang da'if. Dia perawi da'if juga, nak sokong ni. Dan matruk, bukan da'if saja, matruk ni. Perawi tidak terima riwayatnya dan ada dituduhi dusta ni. Dia banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Ni, Rishdin bin Sa'ad, di Syekh Albani kata sokong ni. Imam Ahmad menurut apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim bahkan menganggap Ibnu Lahiyah lebih baik daripadanya. Nah. Jadi Ibnu Lahiyah ni lebih baik daripada Rishdin bin Sa'ad. Rishdin bin Sa'ad ni lebih berat nah. Rishdin bin Sa'ad ni tak boleh sokong, berat benar. Lihat Jarh wa Ta'dil jilid 3 muka surat 513, Az-Zahabi dalam Mizan dan I'tidal jilid 2 muka surat 49. Mutaba'ah orang seperti itu tidak memberikan apa-apa erti dah, tak boleh sokong. Berat benar ni. Dan kedua, riwayat kedua, sahabat yang kedua iaitu Abu Musa Asy'ari radhiyallahu. Riwayatnya dikemukakan oleh Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah jilid 2 muka surat 400. Sanadnya ma'lul, ada cacat kerana 3 sebab. A, dalamnya juga ada Ibnu Lahiyah juga dah. Perawi dhaif. B, yang kedua, dalamnya ada Abdul Rahman bin Azraq. Dia adalah perawi majhul, tak kenal siapa-siapa ni Abdul Rahman bin Azraq ni. Yang ketiga, sanadnya muttarib. Sanadnya bukan hadis dia, sanad dia berkoncen lah. Tukar takim mana dah. Ketiga, sahabat yang tiga iaitu Abu Hurairah radhiyallahu. Riwayat kata Abu Hurairah pun cerita benda sama. Riwayatnya dikemukakan oleh Al-Bazzar dalam Musnad Al-Bazzar. Lihat Musnad Al-Bazzar jilid 16 muka surat 161. Riwayat ini ma'lul, cacat kerana adanya perawi bernama Hisham bin Abdul Rahman, seorang perawi majhul. Tak tahu siapa dia ni. Hisham bin Abdul Rahman. Al-Hasami menulis tentangnya, aku tidak mengenalinya. Al-Hasami kata tak kenal dah. Lihat Majmu' Az-Zawaid jilid 8 muka surat 126. Riwayat keempat dah, sahabat keempat iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Riwayat ini dikemukakan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhidnya jilid 1 muka surat 325. Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah jilid 1 muka surat 222. Al-Bazzar dalam Musnadnya jilid 1 muka surat 157. Al-Bahaqi dalam Syu'abul Iman jilid 5 muka surat 357. Al-Bahaqi berkata la ba'sa bi isnadihi. Tidak mengapa dengan isnadnya, tak apa sanadnya dah. Bahaqi katalah. Padahal dalam isnadnya ada perawi bernama Abdul Malik bin Abdul Malik, perawi dhaif ni. Imam Bukhari berkata tentangnya fi hadisi nazar, hadisnya bermasalah. Jadi hadis masalah Imam Bukhari kata sikit tu berat tu dah. Imam Bukhari ni jaga mulut dia, jaga tulisan dia, tidak kata berat kau dah. Tapi dia kata gitu sikit pun orang faham berat dah. Ibn Hibban dan lain berkata la yutabi'u ala hadisi, tidak ada orang yang turut meriwayatkan hadisnya. Ibn Adi pula setelah mengemukakan hadisnya ini berkata tentangnya, ia terkenal dengan sanad ini. Tidak ada orang yang meriwayatkan daripadanya selain Ammar bin Haris. Ia adalah hadis mungkar dengan isnad ini. Sanad ni pun mungkar. Pelik ni hadis ni, rawat ni. Tak ada orang lain sokong serupa. Lihat Lisan dan Mizan jilid 4 muka surat 67. Jadi Abdul Malik bin Abdul Malik ni dhaif lah. Perawi sanad ni pelik dah. Jadi yang kelima dah, sahabat lain pula Auf bin Malik. Auf bin Malik radhiyallahu, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Musnadnya jilid 7 muka surat 186. Musnad Bazzar dah. Setelah memukakannya, Al-Bazzar mengatakan sanadnya dhaif. Di dalamnya terdapat dua orang perawi yang dhaif, iaitu Ibnu Lahiyah dan Abdul Rahman bin Ziyad bin An'um. Ada dua orang. Ibnu Lahiyah dan Abdul Rahman bin Ziyad bin An'um dah. Yang keenam, itu Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu, hadisnya dikemukakan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabirnya. Jilid 22 muka surat 223. Mu'jam Al-Kabir Tabarani, Mu'jam Tabarani. Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah jilid 1 muka surat 223 hingga 224. Al-Bahaqi dalam Syu'abul Iman jilid 5 muka surat 359. Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Al-Ahwas bin Hakim. Dia adalah seorang perawi yang sangat-sangat lemah. Yang sangat lemah lah. Perawi yang sangat lemah. Iaitu Abu Sa'labah Al-Khushani dah. Abu Sa'labah tu sahabat ni. Ahwas bin Hakim ni. Perawi yang sangat lemah tu Ahwas bin Hakim ni. Lihat Az-Zahabi Mizan Al-I'tidal jilid 1 muka surat 167. Al-Haythami Majmu' Al-Zawaid jilid 8 muka surat 65 dah. Tu riwayat daripada Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu sahabat ni. Okey, yang ketujuh iaitu Mu'az bin Jabal radhiyallahu. Sahabat daripada sahabat riwayat ni. Hadisnya diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Mu'jam Kabirnya jilid 20 muka surat 108. Dan Al-Mu'jam Al-Awsat. Hak pertengahan tebal jilid 7 muka surat 36.
Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya jilid 5 muka surat 191. Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibbannya jilid 12 muka surat 481. Baihaqi dalam Fadailul Awqat muka surat 118 dan lain-lain sanadnya terputus. Sanadnya putus. Kerana Makhul banyak melakukan irsal sedangkan tidak sabit dia bertemu dengan Malik bin Yakhramir. Lihat Al-Albani Silsilatul Ahadits As-Sahihah jilid 2 muka surat 135. Ibn Abi Hatim menukilkan daripada ayahnya Abu Hatim bahawa beliau berkata hadis ini mungkar dengan sanad ini. Hadis ni mungkar. Sanad tu jadi mungkar dia. Lihat Ilal Hadis jilid 2 muka surat 173. Ad-Darqutni dalam Al-Ilal berkata kedua saluran riwayatnya tidak mahfuz. Saluran riwayat itu tidak mahfuz. Lihat Al-Ilal Al-Waridah fil Ahadits An-Nabawiyah jilid 6 muka surat 51. Okey, setengah ulama seperti Syekh Al-Albani, Syekh Syu'aib Al-Arnaud dan lain-lain menghukumkan riwayat yang dikemukakan itu sebagai hasan atau sahih kerana ada mutaba'ah dan syawahidnya. Tak ada banyak sahabat Nabi dah. Syawahid itu sahabat-sahabat. Mutaba'ah ni perawi di bawah sahabat sokong dia. Ia kiranya menyokong satu sama lain lah yang guna kaedah tu dah. Sedangkan setiap satu daripadanya adalah dhaif sebagaimana telah didedahkan tadi. Mereka tahu. Cuma mereka menggunakan kaedah dia banyak-banyak mungkin logik dah cerita ni dah. Jadi ia akad kepada hasan ataupun sahih. Tapi dhaif belaka dah. Riwayat seperti itu tidak layak dijadikan sebagai dasar untuk menentukan ibadah khusus pada malam-malam tertentu yang disyariatkan dah. Masalah utama bukan fardhu amal. Nak kuat-kuat ni. Kita kena ingat ni ada masalah ni menyatakan kelebihan. Nisfu Sya'ban sehingga menyebabkan ada satu amalan khusus. Amalan khusus ni paling kurang pun doa dah. Diapukan pada malam tersebut. Paling kurang pun dia berasa lebih baik berdoa. Khusus. Malam tu banyak doa dah. Ini satu amalan khusus dah dah. Ia juga tidak boleh dikatakan sebagai sunnah. Dengan hadis dhaif ni. Apalagi memang tidak tersebut pun dalamnya apa-apa ibadah yang dianjurkan supaya dibuat pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Kalau kita tak ada lah. Kecuali doa tu lah. Kalau ada pun. Begitu pun lihatlah bagaimana itu telah dijadikan sebagai alasan bagi bermacam-macam. Setengah ulama hadis ni. Kerana bersangka baik, sokong menyokong tu bolehlah hasil ke sahih dah. Tapi berat. Bahaya kena mengingat ni. Bahaya bukan main-main. Yang ada kesan buruk dia. Kesan buruk orang akan timbul bid'ah macam-macam. Bukan wayasing malah 3 kali saja dah. Tempat kita tenyasin saja tempat lagi berat lagi dah. Semaya ada semaya 100 rakaat lagi ke apa dah. Tempat lagi berat lagi. Dah. Jadi kita tak usah lah jadi macam tempat lain berat dah. Jika diandaikan sanadnya sahih sekalipun, kalau kita kata sahih, ia tetap tidak lebih daripada satu hadis yang syaz, yang ganjil, yang bertentangan dengan hadis yang lain kerana percanggahannya dengan hadis sahih yang lebih kuat. Hadis sahih yang dimasukkan ialah hadis berikut. Kita perhati hadis ni. Kita tengok percanggahan dia dengan hadis yang dikuatkan oleh Syekh Syu'aib Ar-Radaud dan Syekh Al-Albani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala kullalatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajib lahu, man yas'aluni fa'utiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita tabaraka ta'ala turun setiap malam ke langit dunia pada 1/3 akhir malam. Ini hadis sahih ni. Dia berfirman, adakah siapa hendak berdoa kepadaku, aku pasti akan makbulkan doanya. Adakah siapa hendak meminta apa-apa kepadaku, aku pasti akan mengurniakan permintaannya. Adakah siapa hendak beristighfar memohon keampunan kepadaku, aku pasti akan mengampunkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bukankah riwayat yang sahih ini menyatakan turunnya Allah ke langit dunia dengan pertanyaan seperti itu tidak khusus dengan malam nisfu Sya'ban saja, setiap malam ni dah. Malah ia berlaku pada setiap 1/3 akhir malam, tiap-tiap malam dah. Kalau begitu apa artinya ia khusus dengan malam itu saja dah. Tak ada pedah lah hadis ni dah. Kalau malam bercanggah lah hadis ni. Jadi kita kena mikirlah. Jangan semata-mata sanad. Kita kena kritik. Matan dirayah, kena ada unsur dirayah juga dalam kritikan hadis. Kena guna kaedah ni, kritikan hadis ni. Itu kritikan sanad, matan hadis. Isi kandungan hadis tu kita tengok dengan hadis-hadis lain. Adakah percanggahan dah? Kalau nampak bercanggah, tengok. Kalau boleh gabung. Kalau nampak, pelik ni nampak nak lawih hadis sahih ni. Nak khianatkan hadis sahih ni. Nak menjahannamkan hadis sahih, kita jangan nak faham terima lah. Semata-mata kisokong menyokong ni jelas sekali, terbabah. Rebeh hadis sahih kita dah. Jadi kita kena berhati-hati dah. Nak terima hadis-hadis yang ada masalah kita kira sikit. Padahal sebenarnya ada kesamsaran. Dan hadis tu tetap jadi syaz kalau sanadnya sahih. Okey, 17. Hasil daripada hadis-hadis maudhu'
hadis palsu dan sangat-sangat dhaif tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban dan kelebihan beramal pada malam nisfu Sya'ban itu. Dan berpuasa pada keesokan harinya. Hari ini terdapat sekian banyak bid'ah dalam masyarakat Islam melibatkan malam nisfu Sya'ban dan si hari esoknya. Walaupun kesemuanya tidaklah diamalkan di negara Malaysia. Negara Malaysia ni tidak seluruh, sikit-sikit je. Tetapi ia diamalkan oleh masyarakat Islam di negara-negara lain dengan aktif. Dengan semangat. Dengan syiarnya hebat lagi dah. Tempat lain lagi teruk dah. Berikut dikemukakan beberapa bid'ah yang diraikan pada malam nisfu Sya'ban di sana sini. Pertama, memeriahkan kawasan perkuburan dengan lampu hiasan dan lampu kelip-kelip. Tempat kita tak ada dah. Dah. Kalau kira kuat ni dah daripada dok apa dah. Pergi kubur lah molek dah. Kalau pakai hadis ni dah. Tapi tak ada dah. Tok guru pekoh tak berani kata dah. Metai-metai je kata sahih hadis ni, apa tak berani kata dah. Ada masalah dah. Sebenarnya tak boleh kata sahih lah. Ada nyakit hadis ni dah. Ada ilah, ada nyakit. Yang kedua, berziarah ke kubur secara khusus pada malam tersebut. Pak kita tak ada dah. Alhamdulillah. Tempat lain ada lah. Hadis ni lah. Yang ketiga, membersihkan kawasan kubur dan mengecat kubur dengan cat yang baru pada tunggu nisfu Sya'ban ni lah. Yang keempat, berqasidah dan menyanyikan lagu-lagu tertentu seperti lagu qawwali yang penuh dengan unsur-unsur bid'ah dan unsur-unsur kesyirikan. Dah. Syekh Habib ke apa tahulah ada ni lah. Syekh hak jadi qasidah kubur dah. Kubur tu yang gendela dah. Bukan dia ingat mati. Sepatutnya orang senyap sunyi tengah malam jangan pasal lapu gapo biar kecut perut dah. Biar berasa pun dalam kubur dah. Tu baru ziarah kubur. Dia ziarah kubur ramai-ramai dah. Bukan sore-sore, pergi ramai-ramai. Dalam ramai pasal gendai pula. Lepas tu pasal lapu cerah pula. Dah. Tak ziarah kubur ingat kemati. Gapo gitu dah. Kelima, membuat bermacam-macam kuih-muih dan makanan yang sedap-sedap untuk berbuka puasa beramai-ramai dah. Buka puasa pula ramai-ramai. Yang keenam, mempercayai roh orang yang telah meninggal dunia datang ke dunia kembali dan bergembira dengan ahli keluarganya yang memeriahkan malam nisfu Sya'ban tersebut. Yang ketujuh, pergi ke kubur. Pergi ke kubur dan berdoa dengan meminta hajat daripada orang yang telah mati. Minta hajat. Jadi Tuhan kecil pula dah. Dia kira jadi Tuhan dah. Tok wali, ketok guru, ketok gapo ni malam nisfu Sya'ban dah. Yang ke-8 dah. Memeriah dan menceriakan rumah-rumah serta masjid-masjid dengan bermacam-macam perhiasan, khususnya dengan lampu berkelip-kelip macam raya lah. Yang ke-9 dah. Yang ke-9. Ni 7, 8, 9. Melakukan ibadah-ibadah khusus di masjid-masjid dan di surau-surau, khususnya solat alfiyah ataupun solat khair, solat 1000 qul huwallahu ahad lah. Ia dilakukan dengan berjemaah dan juga secara bersendirian. Sebelum solat maghrib lagi orang ramai berkumpul untuk mengerjakan solat itu. Dah. Kumpul ramai-ramai dah. Tempat kita kurang, tempat Kristen India ni ramai. Setelah selesai solat maghrib, solat itu dikerjakan sebanyak 100 rakaat dah. Bukan baca Yasin ni, semuanya 100 rakaat dah. Pada setiap rakaatnya dibaca 10 kali surah Al-Ikhlas. Kaifiatnya ada tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Ghunyatul Talibin dan lain-lain. Hak mana bisa tu? Nisfu Sya'ban pun tak ada sebut 3 kali Yasin Imam Ghazali pun tak ada sebut. 3 kali Yasin mana orang kita dah. Dah tak ada sebut dalam ini. Ada sebut dia 100 rakaat. Guru tok wali tok guru ni dah. Sepatutnya ambil hak 100 rakaat ni. Tak buat juga pak kita dah. Ambil 3 kali Yasin ni. Yang ke-10, berpuasa pada keesokan harinya dengan niat puasa yang khusus pada hari itu saja yang mendatangkan pahala besar. Yang anggapnya kadang-kadang tak puasa hari lain. Semata-mata tunggu nisfu Sya'ban dia nak puasa dah. Sebabnya anggap pahala besar. Okey, yang ke-11. Banyak bersedekah dan melakukan pelbagai kebajikan yang lain pada malam tersebut. Malam nisfu Sya'ban lah. Dan keesokan harinya dengan kepercayaan akan mendapatkan pahala yang istimewa dan berlebih-lebihan lah. Pahala banyak ni. Yang ke-12 dah. Yang ke-12, membaca maulid, berqasidah dan membaca surah Yasin beramai-ramai di masjid dan di surau-surau ni. Pak kita 3 kali lah dah. Yang ke-10, 11, 12. Yang ke-13, mempercayai malam nisfu Sya'ban sebagai malam qadar dengan menyelewengkan firman Allah dalam surah permulaan surah Ad-Dukhan ayat 3 hingga 5. Oleh kerana ia dipercayai sebagai malam qadar, maka segala kelebihan malam qadar disandarkan kepada malam nisfu Sya'ban. Padahal ia jelas bertentangan dengan Al-Quran sendiri. Al-Quran kata malam qadar bulan Ramadan. Tiba ada hadis ni, orang pun buat erat. Malam qadar ni bukan lagi berlaku pada bulan Ramadan, berlaku pada nisfu Sya'ban pula jadi. Yang ke-14, malam nisfu Sya'ban itu dinamakan juga dengan malam Al-Baru'ah.
Dinamakan malam itu dengan malam Al-Baru'ah, malam Baru'ah, kerana dipercayai pada malam itu sekian ramai manusia dibebaskan dari neraka. Baru'ah ni pembebasan, melepaskan diri. Begitu ramai manusia, sebanyak bulu kambing Bani Kalb, Bani Ghanm, diampunkan pada betul. Ini Bani Rum, dalam hadis ni Bani Kalb. Kecuali orang musyrik atau orang yang terus berdengki, berdendam dan bermusuhan saja yang tidak diampunkan pada malam tersebutlah. Demikianlah tersebut dalam hadis-hadis tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. Seperti telah dibincangkan sebelum ini, menurut sejarah, malam Al-Baru'ah itu sebenarnya nama yang baru muncul setelah nama asalnya itu malam nisfu Sya'ban beberapa abad kemudian. Sebelum itu ia hanya diketahui sebagai malam nisfu Sya'ban sahaja. Lepas tu tiba Baru'ah. Yang keberapa pula? Yang ke-15. Menurut fahaman Syiah Imam 12, Imam Az-Zaman atau Imam Mahdi mereka itu Muhammad bin Hasan Al-Askari, sememangnya dilahirkan pada malam nisfu Sya'ban. Bagi mereka itulah antara sebab malam itu penuh dengan keberkatan. Mungkin sekali segala cerita-cerita berkenaan dengan kelebihan malam nisfu Sya'ban itu berpunca daripada mereka, daripada pokok Syiah. Untuk mengagung-agungkannya, mengagungkan Imam Mahdi dia tu, Muhammad bin Hasan Al-Askari, dan mengagungkan malam nisfu Sya'ban sempena kelahiran Imam Mahdi dia dah. Dan ia disusuk masuk ke dalam masyarakat ahli sunnah menerusi hadis-hadis palsu. Tak khabar dah. Tak khabar belajar dengan atuk guru Syiah. Tak sengaja lah sekali masuk dalam masyarakat ahli sunnah dah. Yang ke-15 nak. Ke-16. Nama malam Baru'ah juga mengisyaratkan kepada konsep Al-Baru'ah atau tabarruk di kalangan mereka, di kalangan Syiah lah. Ia tidak lebih daripada hanya merupakan pernyataan rasa benci dan rasa dendam kesumat mereka terhadap Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ada unsur-unsur nak Nabi marah Aisyah lah, nampak Aisyah ni deki kuat lah, cemburu kuat lah dah. Nak suruh nampak Aisyah ni jahat lah. Secara halus mereka sebenarnya hendak menyatakan betapa busuknya hati Aisyah terhadap Rasulullah SAW. Betapa derhakanya Aisyah kepada Allah dan Rasulnya apabila dia keluar mengintip baginda pada malam buta begitu. Padahal Allah telah memerintah kepada isteri Rasulullah SAW supaya tetap saja di rumah mereka masing-masing. Dah, tak boleh tubik rumah tanpa kebenaran. Itu keadaan hasar dia. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulahu. Innama yuridullahu liyuzhiba 'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Bermaksud dan hendaklah kamu tetap diam di rumahmu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah pada zaman dahulu. Dirikanlah sembahyang dan berikanlah zakat serta taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu dengan semuanya itu hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu wahai ahlul bait. Dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya dari segala perkara-perkara keji surah Az-Zab ayat 33. Jadi isteri Nabi dia lari keluar tanpa terpaksa lah ataupun keadaan tak boleh keluar lah. Ni ikut Nabi ke cemburu. Ada unsur tak molek tu dah. Yang ke-17 ni. Pergi beramai-ramai ke masjid dan berjaga di waktu malam qiyamul lail untuk bersemayam sunat dengan memakai harum-haruman, bercelak mata dan berpakaian terbaik pada malam nisfu Sya'ban. Yang ke-18. Bertahlil membaca surah Yasin dan berdoa dengan doa khusus beramai-ramai terutamanya di masjid-masjid atau surau-surau. Sesetengah orang melakukannya secara bersendirian. Inilah yang banyak dilakukan oleh masyarakat Islam di merata tempat seperti di Mesir dan Nusantara khususnya di Malaysia pun. Jadi Mesir pun kuat juga buat. Padahal ia adalah suatu perkara yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabat Nabi pun tak pernah buat. Tidak juga oleh para imam mujtahidin di kalangan umat ini. Pada malam itu surah Yasin dibaca sebanyak 3 kali selepas salat maghrib. Kali pertama ia dibaca dengan niat supaya dipanjangkan umur. Kali kedua dengan niat sehingga tertolak bala. Pertama panjang umur. Baca kali kedua surah Yasin tolak bala. Atau semoga dimurahkan rezeki. Dan baca Yasin kali ketiga pula dibaca dengan niat supaya diri tidak memerlukan dan tidak berhajat kepada sekalian manusia. Mesti pun ada jugalah unsur tu ada dah. Pengarang Al-Fathur Rabbani li tartibi Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ini Ahmad bin Abdul Rahman bin Muhammad Al-Banna As-Sa'ati. Meninggal 1378 Hijrah. Ni tak silap saja ni ayah kepada Imam Hasan Al-Banna lah. Menulis tentang amalan ini, tulis pasal amalan ini begini. Antara bid'ah yang diada-adakan untuk diamalkan pada malam nisfu Sya'ban itu
ialah solat tertentu, doa-doa khusus dan lain-lain amalan yang tiada langsung tersebut darinya dalam kitab Allah Al-Quran. Nah. Dan antara yang paling jelek, paling buruk, paling teruk daripadanya ialah doa yang terkenal dengan doa malam nisfu Sya'ban. Ia bermula begini, Allahumma ya zalmanni la wala yamanni 'alaika dah. Ia dibaca selepas salat maghrib sebanyak 3 kali bersama surah Yasin. Dia kata doa teruk tu dah. Ni kata Haji Hasan Al-Banna tu dah. Tak silap saja ni tak? Haji Hasan Al-Banna. Kau bukan? Ingatlah. Al-Banna ni keturunan Al-Banna mereka ni. Okey, dia dibaca selepas salat maghrib sebanyak 3 kali bersama surah Yasin. Kali pertama dibaca dengan niat supaya dipanjangkan umur. Kali kedua dengan niat semoga dipurahkan rezeki. Dan kali ketiga pula dibaca dengan niat supaya diri tidak memerlukan, tidak berhajat kepada sekalian manusia. Lihat Fathur Rabbani li tartibi Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani jilid 10 muka surat 208 dah. Asy-Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata apa dah? Pula berkata begini, tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bahawa mereka berhimpun di masjid untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, membaca doa tertentu dan solat tertentu seperti yang kita lihat pada sebahagian negeri-negeri orang Islam. Bahkan di sebahagian negeri orang ramai berhimpun pada malam tersebut selepas maghrib di masjid. Mereka membaca surah Yasin dan solat 2 rakaat dengan niat panjang umur. 2 rakaat yang lain pula dengan niat tidak bergantung kepada manusia. Kemudian mereka membaca doa yang tidak pernah dinukilkan daripada golongan salaf, yakni para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ianya satu doa yang panjang yang menyanggihi nusus Al-Quran dan Sunnah, juga bercanggahan dan bertentangan pada maknanya. Ni kata Dr. Yusuf Qaradawi dah. Perhimpunan malam nisfu Sya'ban seperti yang kita lihat dan dengar berlaku di sebahagian negeri orang Islam itu adalah bid'ah dan sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Sepatutnya kita melakukan ibadah sekadar dinyatakan dalam nas saja dah. Nak amal hak sahih, hadis sahih ni letih dah. Segala kebaikan itu ialah pada mengikuti salah, segala keburukan itu ialah pada bid'ah. Segolongan selepas mereka. Setiap yang diada-adakan itu bid'ah dan setiap yang bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu dalam neraka. Ni kata Dr. Yusuf Qaradawi. Tulisan Dr. Yusuf Qaradawi dalam Fatwa Mu'asirah jilid 1 muka surat 311 hingga 312. Habislah cerita usul ke-38. Jadi cerita punya panjang. Walaupun kita kritik siapa ke pendapat Syekh Al-Albani, Syekh Al-Arnaud, bahawa hadis tu tidak kuat lah, tidak boleh menyokong dan kesimpulannya hadis yang menyatakan kelebihan malam nisfu Sya'ban dengan kelebihan amalan-amalan tertentu pada malam itu dan kelebihan berpuasa pada keesokan harinya secara khusus tidak ada satu pun daripadanya sahih. Semuanya maudhu' dan dhaif sangatlah, terlampau dhaif. Sebenarnya hak kata sahih pun hak hasan kita bincang tadi sebenarnya ma'lul dan tidak sahih, dhaif juga dan lemah. Kita boleh sokong menyokong yang kuatnya nisfu Sya'ban tidak ada kelebihan dan itu ada unsur Syiah. Ada unsur Syiah yang mana Imam Mahdi Syiah tu iaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari lahir pada malam nisfu Sya'ban. Mereka ni kata malam nisfu Sya'ban lah mereka agung-agungkan kerana Imam Mahdi mereka lahir lah. Imam Mahdi mereka lahir pada malam tersebut, mereka pun agung-agungkan. Jadi kita ni termasuk keilmuan Syiah tu masuk, hadis-hadis Syiah masuk ke dalam dunia ahli sunnah secara tidak sengaja kau moga beratus tahun timbul lah nak gana dah. Jadi wallahu alam, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.